Selamat sejahtera, nama saya Eliza dari Ishland. Nombor matriks 98038. Saya mewatakkan Pak Rahmat. Nama saya Leslie Darko. Nomor matriks 98035. Saya mewatakkan Firdaus. Nama saya Yusuf Nuhoh, 10234. Saya mewatakkan Danish. Saya Patricia Felina Nandiri, nombor matrik 1000755. Saya mewatakkan sebagai Nadia. Nama saya Chakai Teng, matrik nombor 101584. Saya mewatakkan sebagai Sofia. Sebuah syarikat pemasaran sedang bersedia untuk membentangkan idea kempen kepada pelanggan besar iaitu Dato' Kamal. Namun, Danish secara tidak sengaja menghantar email draft dalaman yang mengandungi kritikan besar terhadap idea pelanggan terus kepada pelanggan itu sendiri. Pasukan ini perlu mengenal pasti kesalahan komunikasi yang berlaku dan menyusun semula secara untuk menyampaikan maklumat negatif tersebut secara profesional. Pada suatu pagi, semua pekerja hadir di pejabat seperti biasa. Semua sedang sibuk di pejabat. Danish tiba-tiba melihat skrin komputernya dengan dia wajah yang terpelanjang. Habislah saya. Kenapa ni, Danish? Sila bawa petenang? Saya tersalah tekan draft email penilaian kempen yang kita bincang semalam. Saya tekan balik semua dan tiada yang kepada Dato' Kamal. Manakah draft email tersebut? Awak baca balik apa yang awak tulis dalam email tersebut, Danish? Saya tulis idea rekap bentuk keputusan dan Dato' Kamal cadangan ini tidak berkesan kalau dia tetap nak kekal kami, bertakni tidak akan berlaku. Ya Tuhan Danish, itu adalah email untuk rujukan dalaman kita. Ayat itu sangat tidak berhabis. Sila waspada betul-betul email anda sebelum dihantar. Pak Rahman masuk ke ruang kerja terbuka dengan wajah yang sangat tenang. Apakah yang bising-bising ini? Dato' Kamal baru saja telefon saya. Beliau sangat sedih dan ingin membatalkan kontrak RM200,000 kita kerana agensi kita dianggap kurang sopan dan tidak cekap terhadap orang lama dalam industri. Saya minta maaf tuan, ini salah saya 100%. Menggunakan kata-kata kurang sopan terhadap pelanggan tanpa memberi jalan penyelesaian adalah satu kesalahan besar. Kita perlu betulkan keadaan ini segera sebelum mesyuarat pembentangan petang ini. Tuan, izinkan saya mengulas draft email tersebut. Ayat yang digunakan oleh Danish melanggar konteks budaya kita. Dalam konteks Melayu, kita pegang pada prinsip menjaga air muka. Menegur kelemahan orang lain perlulah berkas atau menggunakan bahasa yang berlapis. Bukannya terus mendedahkan kelemahan mereka secara melulu. Betul? Secara profesional, kita tidak boleh menggunakan bahasa subjektif atau menghukum seperti kuno ataupun syok sendiri. Kita mesti sandarkan maklumat negatif itu pada data pasaran. Jadi, bagaimana kita hendak sampaikan perkara yang sama tetapi dengan cara yang profesional, Tuan? Saya mempunyai idea, Tuan. Kita menggunakan kaedah sandwich. Pertama, hargai konsep asal mereka. Kedua, sampaikan maklumat negatif sebagai satu peluang penambahbaikan. Ketiga, berikan solusi. Baik. Danish, memandangkan email itu dihantar melalui akaun kamu, saya mahu kamu membuat permohonan maaf secara rasmi dalam mesyuarat video sebentar lagi. Selepas itu, Sofia dan Nadia akan membentangkan semula maklumat negatif tersebut dengan cara yang sepatutnya. Semua berkumpul di hadapan komputer riba untuk panggilan video rasmi bersama Dato' Kamal. Postur badan tegak, wajah profesional. Selamat petang, Dato' Kamal. Pertama sekali, saya daripada pasukan ingin memohon maaf secara terbuka atas email yang tidak sengaja dihantar pada pagi tadi. Ayat yang digunakan adalah draft nota yang kurang sesuai dan tidak profesional. Ini sepenuhnya berpunca daripada kepercayaan saya dan kami amat menghormati perniagaan Dato'. Terima kasih, Danish.
Datuk, pihak kami sebenarnya sangat kagum dengan pengekalan identiti warisan dalam produk Datuk. Ia mempunyai nilai sentimental yang kukuh dalam pasaran. Namun begitu, apabila kami menjalankan unjuran data terhadap demografi generasi Z yang merupakan sasaran utama kempen ini, dan kami mendapati reka bentuk semasa menghadapi cabaran untuk menarik perhatian mereka, golongan ini lebih cenderung kepada estetik yang minimalis. Oleh itu, berdasarkan maklum balas pasaran ini, kami mencorakan agar kita membuat sedikit evolusi pada reka bentuk tersebut. Kami telah menyediakan 3 graf baharu yang mengekalkan logo dan warna tradisi Datuk, tetapi dengan susun atau yang lebih moden dan elegan. Kami percaya dengan gabungan kebiasaan, pengalaman Datuk dan dapatan data terkini daripada agensi kami, kempen ini akan mencapai pulangan pelaburan ROI yang sangat luar biasa. Panggilan video tambah. Suasana kebalik legal. Sahabat semua, inilah yang dikatakan komunikasi profesional. Kita tidak dapat lari daripada menyampaikan kelemahan idea pelanggan, tetapi kita sampaikan dengan penuh adab beserta jalan penyelesaian. Terima kasih Tom. Saya mendapat pengajaran amat bermakna hari ini. Mimik muka, pilihan perkataan dan budi bahasa sangat penting di tempat kerja. Selepas ini, prosedur semakan 2 peringkat mestilah dilaksanakan sebelum email lorang dihantar. Setuju. Salam sejahtera. Sebagai penutup lakonan kumpulan kami akan merumuskan 3 komponen utama komunikasi yang diaplikasikan di dalam skrip ini, iaitu komponen budaya, sapaan dan gelaran, serta amalan, kesopanan dan tabu. Komponen pertama ialah budaya. Ilmu budaya ini ada dan ditonjolkan dengan jelas dalam lakonan kami. Budaya kerja masyarakat Melayu amat mementingkan konsep menjaga air muka. Menerusi babak penyelesaian masalah, kami mempraktikkan budaya permuafakat dan teguran berlapis. Kami tidak menyerang daripada pelanggan, sebaliknya menggunakan sedia maklum badas secara diplomatis untuk memelihara hubungan baik. Komponen yang kedua ialah sapaan dan gelaran. Komponen ini juga ada dan diaplikasi secara meluas di dalam skrip. Sebagai contoh, kami menggunakan gelaran kebesaran rasmi Datuk untuk merujuk kepada pelanggan bagi menghormati status sosial beliau. Selain itu, pekerja bawahan menggunakan gelaran rasmi Tuan apabila berkomunikasi dengan pengarah syarikat bagi menggunakan landasan keirikan dan profesionalisme di tempat kerja. Bagi komponen yang ketiga, iaitu amalan kesopanan. Elemen ini juga ada dipamerkan dengan ketara pada separuh masa kedua video. Antara amalan kesopanan yang dipraktikkan termasuklah sikap berani untuk mengakui kesilapan secara bersemuka, memohon maaf dengan kata segera, serta menggunakan bahasa badan yang mantap seperti postur tubuh yang tegak dan hubungan mata yang tepat. Manakala bagi pandang orang menghadapi tabu pula, lakonan ini mengulas perkara ini sebagai pelajaran utama, mengkritik hasil kerja orang lain secara menyeluruh dan menggunakan bahasa yang menjatuhkan maruah merupakan satu tabu besar dalam komunikasi formal. Di samping itu, perbuatan hilang kawalan emosi seperti menjerit dan mempamerkan riak wajah yang agresif turut dielakkan pada penghujung cerita bagi kawan-kawan beliau. Kesimpulannya, penguasaan laras bangsa yang betul beserta kepatuhan terhadap kesantunan budaya sangat penting untuk menyelesaikan sebarang krisis di tempat kerja secara profesional. Sekian, terima kasih.